Hari ini di hadapan saudara dan saudari semua, saya ingin bercakap secara jujur dan berterus terang. Sebagai seorang manusia, saya tentunya tidak terhindar daripada kelemahan dan kekurangan. Apalagi dalam keadaan saya sebagai Perdana Menteri yang memikul suatu tanggungjawab berat untuk mengurus pandemik yang luar biasa ini sejak lebih setahun yang lalu. Pastinya saya memerlukan sokongan dan juga saya memerlukan dokongan daripada rakan-rakan saya dalam kabinet, pimpinan kerajaan negeri, pegawai-pegawai kerajaan, frontliners dan rakyat seluruhnya untuk membolehkan saya melaksanakan tanggungjawab membawa negara ini keluar daripada krisis. Tidak kurang pentingnya ialah sokongan rakan-rakan ahli parlimen dalam Kerajaan Perikatan Nasional yang mana dengan sokongan mereka lah saya berada di sini pada hari ini. Keabsahan saya sebagai Perdana Menteri ditentukan oleh sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Namun malangnya, dalam keadaan saya dan rakan-rakan dalam kabinet berhempas pulas menguruskan pandemik, beberapa ahli parlimen telah menarik sokongan kepada saya. Ini menimbulkan keraguan tentang keabsahan saya sebagai Perdana Menteri dan kedudukan Kerajaan Perikatan Nasional sebagai kerajaan yang memerintah. Dalam keadaan ini, saya mempunyai dua pilihan. Menurut Perlembagaan Persekutuan, saya boleh memohon perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya atau meletak jawatan. Pilihan saya yang paling mudah ialah meletak jawatan. Jika saya mengambil keputusan ini, maka selesailah urusan saya dan terserahlah kepada kebijaksanaan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk memilih Perdana Menteri yang baru. Menurut perkara 43.2 Perlembagaan Persekutuan, ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku boleh melantik seorang Perdana Menteri dari kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Saya patuh pada perlembagaan dan akan mengambil jalan yang terhormat untuk menyelesaikan kemelut politik yang sedang berlaku ini. Namun, sehingga saat ini, saya ulangi, sehingga saat ini tiada seorang pun ahli Dewan Rakyat lain yang dapat membuktikan dia mendapat sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat untuk membolehkan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri yang baru. Jika saya meletak jawatan pada masa ini, saudara-saudari sekalian, bukan saya seorang saja yang berhenti untuk menjadi Perdana Menteri. Menurut Perlembagaan Persekutuan, saya hendaklah meletak jawatan seluruh anggota Jemaah Menteri. Ini bermakna Kerajaan Perikatan Nasional yang mentadbir negara pada masa itu akan jatuh. Saya memikirkan dalam keadaan tiada seorang pun ahli Dewan Rakyat lain yang mendapat sokongan majoriti pada masa ini, Perdana Menteri yang baru tidak boleh dilantik menurut perlembagaan. Jadi apabila Perdana Menteri tidak boleh dilantik, maka kabinet pun tidak boleh dilantik. Dan kerajaan baru tidak dapat dibentuk. Apa akan jadi kepada negara kita? Sekiranya krisis politik ini berlarutan dan kerajaan baru tidak dapat dibentuk dalam kadar yang segera, kerajaan mana yang akan memastikan, sebagai contoh, program vaksinasi berjalan lancar mengikut jadual? Sedangkan tempoh 2 bulan akan datang adalah amat genting.
Jika semua perancangan kerajaan dapat dilaksanakan seperti yang dijadualkan, kita akan mencapai imuniti kelompok pada bulan Oktober, insya-Allah. Sekiranya terganggu dengan kamalot politik yang tidak berkesudahan dan kerajaan yang sah tidak dapat dibentuk, maka sasaran imuniti kelompok tidak akan dapat dicapai dan nyawa rakyat akan terus berada dalam bahaya. Justru saya telah pun merundingi rakan-rakan saya di dalam kabinet dan pimpinan parti-parti dalam Kerajaan Perikatan Nasional untuk membuat keputusan yang terbaik demi rakyat dan negara. Bukan untuk kepentingan pribadi saya ataupun rakan-rakan yang lain. Kami telah mencapai satu kata sepakat untuk berunding dengan pimpinan-pimpinan parti di luar Perikatan Nasional untuk meluluskan usul undi percaya kepada Perdana Menteri di Dewan Rakyat. Ini akan membolehkan kerajaan yang ada pada hari ini terus berfungsi mengurus pandemik hingga tiba suatu masa yang sesuai untuk diadakan pilihan raya bagi mengembalikan semula mandat kepada rakyat. Usul undi percaya ini hanya boleh diluluskan dengan sokongan bipartisan di Dewan Rakyat. Kerajaan yang akan wujud selepas usul undi percaya ini diluluskan insya-Allah adalah sebuah kerajaan yang lebih stabil dan juga yang inklusif. Stabil dengan dokongan bipartisan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara serta inklusif dengan pengiktirafan kepada parti-parti pembangkang untuk memainkan peranan semak dan imbang yang lebih efektif dan juga menyeluruh. Kestabilan politik adalah amat penting dalam kita memerangi pandemik COVID-19 dan memulihkan negara kita. Kita harus akur dan sedar, proses pemulihan negara ini bukan satu usaha perkara yang mudah. Oleh itu, kita memerlukan sokongan, usaha dan tumpuan semua pihak untuk memulih dan mengembalikan negara yang kita cintai ini kepada landasan pembangunan dan pertumbuhan yang sehat. Apabila kita tidak dapat menstabilkan politik negara untuk membantu proses pemulihan, yang menanggung sengsara dan beban ini adalah saudara-saudari rakyat jelata. Yang rugi adalah rakyat dan tanah air kita ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, di hari Jumaat yang mulia ini saya ingin membentangkan cadangan rangka persefahaman rentas parti yang akan dilaksanakan oleh kerajaan sekiranya usul undi percaya diluluskan. Pertamanya ialah mengenai peruntukan pada ahli-ahli parlimen. Baru-baru ini saya telah pun mengumumkan pemberian peruntukan RM300,000 kepada semua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara tanpa mengira parti politik bagi tujuan pembelian bakul makanan untuk diagihkan kepada rakyat yang memerlukan. Atas semangat kerjasama bipartisan di Parlimen dan keperluan untuk memperluaskan bentuk-bentuk bantuan pada rakyat dalam situasi pandemik, semua ahli Parlimen akan menerima peruntukan tahunan yang sama tanpa mengira parti politik. Bagi ahli Parlimen pembangkang, peruntukan untuk tahun ini akan dibuat secara prorata mengikut jumlah bulan yang berbaki. Kedua, bagi mendukung prinsip whole of government dan whole of society dalam memerangi pandemik COVID-19, Menteri Keuangan telah mengadakan libat urus dengan pelbagai pihak, termasuklah pimpinan parti pembangkang, untuk mendapatkan input dan cadangan bagi menambah baik pelan pemulihan negara. Sehubungan itu, Kementerian Keuangan telah meneliti
dan bersetuju untuk menerima beberapa cadangan dan input yang telah diutarakan. Sejajar dengan cadangan yang telah diterima, kerajaan akan membentangkan untuk kelulusan Parlimen penambahan siling dana COVID-19 sebanyak 45 bilion ringgit dari 65 bilion seperti yang diluluskan oleh Parlimen tahun lalu kepada 110 bilion ringgit. Peningkatan ini akan membantu memenuhi keperluan tambahan bagi mengatasi